Buletin Didik 9 Februari bersama saya Zaiti Zubair. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Lebih 50 penduduk di Kampung Taku Sungai, Kuala Krai, Kelantan berdepan kesukaran untuk keluar masuk apabila sungai kecil yang menghubungkan perkampungan mereka ke Kampung Ladang Taku sering dinaiki air. Bagi memastikan murid dapat ke sekolah, penduduk kampung membuat titi batang pinang di tebing sungai untuk membolehkan kanak-kanak dan ibu bapa meneruskan rutin harian mereka. Bagaimanapun, ramai dalam kalangan penduduk yang takut untuk menggunakan titi berkenaan dan lebih rela mengharung air bagi menghantar anak-anak ke sekolah kebangsaan SK Ladang Taku. Menurut Nuriza Hamad, setiap hari dia akan merentasi sungai berkenaan dengan mengendong anak lelakinya bagi memastikan anaknya itu dapat menimba ilmu di sekolah. Selain perlu merentasi sungai, penduduk juga perlu mengharungi laluan yang rosak teruk sepanjang 5 kilometer. Kesusahan yang dialami penduduk kampung sebelah sungai ni kami lalui selama 2 tahun dah. Tapi tahun lepas lah paling teruk. Masa banjir tu sebulan kami tak boleh lalu kat ni. Lalu penduduk kampung guna inisiatif sendiri buat retak batu pinang bagi nak pergi sekolah, cari makan ke apa. Harap pihak yang berkewajipan tu dapatlah tolong kami dengan segera. Kak, memang ayah ngaruh air gini lah. Kalau hujan memang dah. Kami terpaksa lalu ngaruh. Takut nak naik atas titi tu. Bagi penduduk Ramli Ibrahim, keperluan jambatan baharu adalah paling utama buat mereka yang tinggal di seberang sungai tersebut. Masalah kita kawasan ini getok pula. Getok ni minta bala KJI buatlah ada. Minta tolong. Datang jasa baik. Sebelum ni ada dah kau ketok ni? Tak ada. Ni kan ketok ni. Ni ada. Oh, banyak puluh tahun dah. Berapa ramai orang duduk? Oi, ramai. Berapa 100 orang ada? Tak apa, tapi dekat dalam 50 lebih. 50 boleh. Inilah laluan utama. Ni. Batu pinang tu ki baru ni. Ki air talih nak merah ke? Pasal budak sekolah. Sementara itu, Guru Penolong Kanan SK Ladang Taku, Ragunathan anak lelaki Krishnan, berkata pihaknya sering berdepan dengan masalah kehadiran murid di sekolah. Salah satu faktor kita kekurangan murid di sekolah SK Ladang Taku kerana faktor jalan, iaitu jalan tanah yang terlalu susah untuk ibu bapa hantar murid ke sekolah Ladang Taku. Buat masa ini, sekolah kita ada seramai 46 orang murid di arus perdana dan 18 murid di pra. Jika jalan ini dapat ditar, mungkin akan meningkat hampir 100. Jadi kita punya plan B untuk mengatasi masalah ini adalah memohon asrama di peringkat sekolah supaya orang-orang kawasan hampiran ini dapat mengantar anak mereka duduk di asrama untuk mengelak masalah jalan itu. Dan pihak sekolah juga berusaha untuk memanggil orang asli kawasan perhampiran untuk meningkatkan bilangan enrolment supaya dapat memohon asrama dengan JPN. Seperti mana JPN mengatakan, minimal kena ada 50 murid ke atas. SK Ladang Taku terletak di seberang Sungai Kelantan di daerah Kuala Krai dan terdapat beberapa kelompok masyarakat termasuk orang asli Sungai Taku, pekerja ladang di ladang Sungai Taku dan penduduk kampung di kampung Sungai Taku. Malaysia dan Brunei sejiwa dalam usaha untuk mengangkat dan memartabatkan penggunaan bahasa Melayu. Menteri Pendidikan Fadreena Siddiq mencapai kata sepakat itu selepas mengadakan pertemuan dengan rakan sejawat dari Brunei, Datin Seri Setia Dr. Romaiza Muhammad Saleh di Manila, Filipina. Melalui hantaran Fadreena di Facebooknya, melalui perbincangan dua hala, mereka menumpukan kepada pentingnya pemerkasaan bahasa Melayu dalam kalangan murid di peringkat rendah dan juga menengah. Sebagai memperkasakan bahasa Melayu, Brunei bersedia bersama Malaysia dalam menangani cabaran murid masa kini yang kian pudar semangat kenegaraan dan keutuhan hati kepada bahasa rasmi negara. Malaysia dan Brunei sepakat untuk berdiri teguh dan utuh bagi memantapkan lagi penjiwaan bahasa murid dari segenap ruang, lokasi dan bangsa di kedua-dua negara.
Ratusan warga pendidik dan komuniti luar hadir memeriahkan Hari Bersama Murid Berkeperluan Pendidikan Khas MBPK, Anjuran Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Program yang julung kali diadakan itu berlangsung di Foyer 3PK, Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Perlis di Kangar. Bertepatan dengan deadline Go Above and Beyond 2023, penganjurannya sebagai platform kepada kumpulan MBPK menonjolkan kemahiran diri melalui projek dan idea inovatif yang dilaksanakan di sekolah. Aktiviti perniagaan yang berlangsung turut membantu pelajar berkeperluan khas ini dalam kemahiran bersosial dan meningkatkan keyakinan diri untuk berhadapan dengan masyarakat. Bila dah sambutan macam ni, bermaksudnya kita ada market lah untuk benda itu, dan mungkin juga lepas ni kita boleh tambah dengan selalunya produk-produk makanan lah, mungkin pada hari-hari cuti ke apa ke, benda tu boleh dilaksanakan. Jadi pada hari ni saya buat satu pengumuman lah bahawa insyaAllah sebulan sekali di Sekolah Pendidikan Khas ini akan ada flea market yang diusahakan oleh pelajar-pelajar PPKI dan juga guru-guru PPKI. Ia disertai oleh 17 buah sekolah rendah dan menengah di Perlis yang mempunyai program pendidikan khas integrasi PPKI. Antara sekolah yang terlibat dalam pembuatan roti dan pastry adalah SMK Datuk Ali Ahmad, SMK Said Hassan, SMK Arau dan SMK Tengku Sulaiman. Manakala SMK Said Safi terlibat dalam urutan refleksologi, SMK Sanglang aktif dalam penghasilan baja kompos dan seni kuiling, serta SMK Datuk Jaafar Hassan yang menjual hasil tanaman pelajar iaitu nenas, serai dan pelbagai anak pokok. Sebenarnya kita nak buat perniagaan. Lepas ni pelajar ni dah expose diri daripada biasa dengan orang masyarakat. Jadi kita nak bawa ke luar lah. Kita nak ke pekan-pekan terdekat, contoh Simpang 4, Arau, Kangar. Kita akan letak untuk kita bagi perkhidmatan kat sana. Bermain macam-macam okey lah. Best lah. Memang terbaik lah buat macam ni kan, untuk pendidikan khas, untuk tengok semua. Program turut disertai 5 agensi iaitu Jabatan Kebajikan Masyarakat, Giat Mara, Kolej Komuniti Arau, PPDK Anak Istimewa Perlis dan Audio Lab Sound Hearing Solution yang menawarkan perkhidmatan saringan pendengaran percuma. Seramai 40 pelajar dari Jinius Seni Tari terbabit dalam menjayakan persembahan khas bersempena jamuan negara bagi meraikan Presiden Persekutuan Jerman dan pasangannya pada 17 Februari nanti di Istana Negara. Pelajar terbabit menjalani latihan selama 2 hari dengan bantuan tenaga pengajar dari Jinius Seni Tari. Persembahan kali ini melibatkan 20 orang kanak-kanak lelaki dan 20 orang kanak-kanak perempuan dalam lingkungan umur seawal 6 hingga 15 tahun dari berbagai latar belakang. Menurut guru tarian Jinius Seni Tari, Muhammad Akmal Ayub, pelbagai kelebihan diperolehi anak-anak muda melalui persembahan kali ini sekaligus mengajar mereka meluangkan masa dengan perkara yang berfaedah. Jadi kita akan buat item-item dari Pahang, iaitu tarian joget gamelan topeng bagi kanak-kanak perempuan dan juga tarian zapin pekan oleh kanak-kanak lelaki. Sebenarnya kebanyakan peserta kali ini kita ambil pelajar-pelajar yang baru kerana kita nak kecil-kecil lah dan bagi pendedahan kepada mereka. Jadi untuk latihan kali ini sempena preview kita hanya sempat buat latihan 2 hari saja. Bagi murid tahun 4 dari Sekolah Kebangsaan Cochrane, Izzatun Nur Wafa Ikhwan, minatnya selama 4 tahun menyertai Jinius Seni Tari semakin bertambah dari hari ke hari. Pernah buat istana budaya, tapi macam-macam lah best. Sebab boleh macam boleh pergi mana-mana. Berpendapat sama, pelajar tingkatan 1 dari Sekolah Kebangsaan Kampung Tungku, Muhammad Emir Syafi Muhammad Azmi, turut menghargai setiap pengalaman yang diperolehi melalui persembahan maupun aktiviti tarian yang disertainya. Saya dapat menari banyak kali lah, macam dapat banyak show semua. So, dapatlah banyak jumpa kawan-kawan baru.
Bersua kembali, generasi muda perlu bangkit dengan satu kekuatan Malaysia Madani sekaligus menolak fahaman jumud dan kolot yang hanya merugikan bangsa. Perdana Menteri berkata kerangka pendidikan diterapkan perlu berteraskan dasar kekuatan selain menekankan nilai kemanusiaan seiring kepelbagaian bangsa di negara ini. Memang kita mahu kecemerlangan. Ya, kita mahu pengkhususan. Ya, kita mahu teknologi maklumat. Kita mahu digital technology. Kita mahu AI. Tetapi semua itu mesti berpandu, berpaksikan keyakinan dan nilai. Kita tidak mahu orang pintar. Kepintaran itu untuk mengajar dan kepintaran juga untuk menipu. Kebangkitan bangsa, kehebatan bangsa, kewarasan bangsa dan keilmuan bangsa yang berteraskan kepada faham, keharmonian, keadilan dan kemanusiaan. Datuk Seri Anwar berkata demikian pada program syarahan ulung Kerusi Siddiq Fazil di Universiti Selangor Unisel Bestari Jaya. Pada majlis sama, beliau mengumumkan sumbangan RM1 juta kepada kursi dan Institut Pemikiran dan Kepimpinan Siddiq Fazil yang ditubuhkan Unisel bagi memartabatkan pemikiran tokoh berpengaruh dalam bidang akademik dan kebudayaan Melayu. Allahyarham Datuk Dr. Siddiq Fazil. Datuk Seri Anwar turut merasmikan perpustakaan peringatan Siddiq Fazil di kampus berkenaan. Peruntukan bantuan sara diri mahasiswa dan bantuan kecemasan mahasiswa negeri Perak di bawah inisiatif tuition Cikgu Searani ditambah kepada RM2 juta. Menteri Besar Datuk Seri Searani Mohamad berkata peruntukan itu meningkat sebanyak RM1.4 juta berbanding hanya RM600,000 pada tahun lalu. Ia meliputi peruntukan sebanyak RM1.5 juta untuk program bantuan sara diri mahasiswa dan RM500,000 lagi bagi bantuan kecemasan mahasiswa. Bantuan sara diri mahasiswa terbahagi kepada dua dengan fasa pertama akan bermula pada hari ini sehingga 10 Mac depan. Manakala fasa kedua pula pada bulan Ogos atau September. Semua mahasiswa anak Perak yang berkelayakan boleh memohon dan mengisi borang di pautan www.ehens.com.my/bantuan khas mahasiswa. Bantuan itu akan melibatkan pemberian antara RM500 hingga RM2,000 kepada mahasiswa sepenuh masa semester kedua dan ke atas bagi peringkat diploma, ijazah sarjana muda, ijazah sarjana dan juga ijazah doktor falsafah di mana-mana IPT yang diiktiraf oleh Jabatan Perkhidmatan Awam JPA dan juga Agensi Kelayakan Malaysia iaitu MQA. Tambahnya, bantuan kecemasan mahasiswa pula adalah inisiatif bagi membantu mahasiswa yang ditimpa musibah atau bencana dengan bantuan tidak melebihi RM5,000 bergantung kepada kes-kes kecemasan yang tertakluk kepada terma dan syarat ditetapkan. Kerajaan Negeri Perak juga katanya akan meneruskan program bantuan makanan pelajar dengan peruntukan sebanyak RM2.8 juta yang bakal memanfaatkan 28,281 pelajar dari 256 buah sekolah yang mengambil peperiksaan utama iaitu SPM, STPM, STEM dan SVM di seluruh negeri itu. Melalui program ini, kesemua calon peperiksaan terbabit akan diberikan bantuan makan tengah hari selama 20 hari iaitu ketika menghadiri kelas tambahan atau kelas intensif sehinggalah sepanjang hari peperiksaan. Tak akan berkurang rezeki orang yang bersedekah. Hikmah itu dirasai sendiri satu-satunya gerai yang melaksanakan konsep menu rahmah di Cyberjaya. Bahkan gerai yang diusahakan seorang pemuda itu turut mengetengahkan konsep unik mendidik masyarakat dengan memperkenalkan menu rahmah berasaskan 28 nama jemaah menteri ketika ini. Muhammad Sulhasbi Muhammad Tahir, 28 tahun berkata, meskipun Cyberjaya dikategorikan kawasan elit, namun di sebaliknya ada golongan yang terkesan dikenaikan kos sara hidup, termasuk golongan mahasiswa di 4 universiti berdekatan kawasan berkenaan. Kata Sulhasbi, banyak kali dia berdepan pembeli yang tiba-tiba menghadkan pembelian gara-gara kekurangan wang.
Saya memang nak menolong golongan-golongan yang miskin dan B40 terutama pelajar. Sebelum ni pun saya mempunyai 2 kedai. So sejak Menteri perkenalkan menu rahmah, saya ambil inisiatif untuk satu kedai saya nak fokus untuk menu rahmah saja. Sebab saya tahu di zaman kekangan 2023 ni banyak orang akan berjimat cermat, terutama dari segi makanan. Sekarang ni sel bagi saya sangat memberangsangkan dan saya boleh cover modal, bayar gaji pekerja. Berniaga di Medan Selera Sport TS Arena sejak 3 tahun lalu, dia sebenarnya tidak menyangka kreativitinya menamakan set menu rahmah dengan cara unik menarik perhatian pelanggan. Antaranya set Perdana Menteri yang terdiri daripada nasi putih, ayam kari, sayur kacang dan sambal atau soto ayam. Memang ramai, terutamanya anak-anak muda, ramai yang tak kenal seperti Salahuddin Ayub, tak kenal menteri portfolio apa. So saya buat macam ni sekurang-kurangnya saya membantu anak muda untuk mengenali siapa menteri-menteri kita. Konsep berbagi rezeki turut diamalkan pengusaha durian Khairul Fahmi Mat Yassin. Katanya, sejak menjual durian rahmah pada harga RM4.99 satu bekas, mulai Jumaat lalu, hasil jualannya tetap sama seperti hari biasa, malah semakin dimurahkan rezeki. Rata-rata 10 hingga 12 ulas boleh dimuatkan dalam sebekas. Ada satu hari tu, ada seoranglah pelanggan. Tiba-tiba dia datang je depan kedai, dia berhenti lama, dia cakap dengan saya, "Bang, saya nak ambil bau durian saja bang. Saya nak ambil bau." Saya ingatkan dia main-main. Rupa betul-betul 10 minit depan kedai, memang dia berdiri, dia ambil bau durian tu. Dari start hari tu memang tersentuh hati saya lah. Berbagi rezeki ni memang real lah. Umpama kita bagi duit dekat mak kita, hari ni kita bagi duit, tiba-tiba besok duit tu berlipat kali ganda masuk dekat kita punya pendapatan. Bagi menu durian rahmah, dia meletakkan isi durian kampung dan durian kahwin untuk pelanggan. Untuk berlaku adil dan elak ada pihak mengambil kesempatan menjual semula, had 3 bekas diperuntukkan untuk seorang pelanggan pada hari biasa, manakala 2 bekas pada hujung minggu. Mengulas lanjut, inisiatif itu akan diteruskan sehingga habis musim durian pada bulan depan dan disambung semula musim besar pada Jun nanti. Hari ini saya akan menerangkan berkaitan tentang irama di dalam muzik. Apa yang anda telah perdengarkan tadi ialah irama dalam satu pitch. Saya akan menerangkan bunyi irama tanpa pitch. Okey, kita perdengarkan bersama-sama dengan cara menepuk. Maknanya irama ini ialah durasi bunyi yang mempunyai panjang atau pendek. Ini semua disusun, okey, untuk menjadikan sesebuah muzik itu cantik. Okey, biasanya dalam menghasilkan melodi yang bagus, irama perlu ada di dalam penghasilan melodi tersebut supaya melodi itu nampak lebih kreatif. Begitulah kepentingan irama di dalam melodi. Laporan luar negara, sekumpulan kanak-kanak di Sweden mengambil bahagian dalam aktiviti kemahiran hidup di sebuah tasik berais di Sollentuna, utara Stockholm, Sweden. Ia sebahagian latihan untuk mereka berdepan sebarang kecemasan. Terjun di dalam tasik berais dengan suhu 1 darjah Celsius tidak menakutkan Elton, 11 tahun yang menjalani latihan itu bersama rakan-rakan sekolahnya. Dia antara 40 murid yang mengambil bahagian dalam aktiviti itu yang mengajar mereka bagaimana menyelamatkan diri jika terjatuh ke dalam ais yang meliputi banyak tasik di Sweden. Setiap hari selama 3 minggu, 750 murid di Sollentuna akan mengambil bahagian dalam aktiviti terjun ke dalam tasik berais dengan keluasan 4 meter. Mereka bagaimanapun dilengkapi peralatan keselamatan dan sentiasa diawasi guru sekolah sepanjang latihan dijalankan. Det var spännande och jag var väldigt nervös. Och så hoppade jag i och så var det kallare än vad jag hade trott. Så blev jag förvånad och så ville jag bara upp direkt. Men jag låg där i 30 sekunder. Like a team building experience as well. They learn to take care of each other and help each other, so that's important. Latihan seumpama ini juga penting kerana kehidupan harian penduduk banyak melibatkan aktiviti luar.
Saintis di agensi angkasa Eropah percaya mereka sudah menemui jawapan kepada punca sebuah planet kecil yang tidak dikelilingi oleh bulan, sebaliknya oleh ais dan habuk. Maklumat itu diperolehi hasil bantuan daripada penggunaan teleskop di angkasa. Planet dikenali sebagai Quaoar dan terletak berhampiran sistem solar bumi. Menurut saintis, keadaan itu berpunca daripada tarikan graviti. Dan kerana kekuatan tarikan graviti itu, ia mampu memecahkan mana-mana objek angkasa yang beredar berhampirannya. Planet Quaoar dipercayai mula ditemui selepas teleskop Keops dilancarkan ke angkasa menggunakan roket Soyuz pada tahun 2019. Ia mempunyai saiz yang agak kecil, sekitar 555 km radius. There's been a lot of investigation done by the Keops team to try to understand how is it feasible that a ring could exist there? And now there's certainly in the paper it seems to suggest that there's a resonance between, let's say, the orbits and the spin of this object, which effectively allows such a ring to exist outside the Roche's limit. So, tambah Orok, gelang itu dipercayai terbentuk daripada mikrometer dan semua objek sama ada ais atau habuk yang bersalut dengan ais yang melingkarinya cuma berukuran 1 cm. Kajian lanjut mengenainya masih perlu dijalankan kerana semua data yang diperolehi setakat ini hanya menimbulkan lebih banyak persoalan. Secara am, planet Quaoar hampir menyamai planet Pluto yang turut mempunyai gelang di sekelilingnya. Rakyat Britain bakal mempunyai stem baru yang memaparkan Raja Baharu mereka, Raja Charles III, yang menggantikan Ratu Elizabeth yang mangkat pada September lalu. Reka bentuk stem baru itu didedahkan oleh Royal Mail semalam. Menurut Royal Mail, imej pada stem itu diambil daripada potret Raja Charles yang dicipta oleh Martin Jennings pada Wang Shilling Baru Britain. Imej itu memaparkan wajah Raja Charles sedang menghadap ke kiri dan tanpa memakai mahkota. Ia juga menandakan perubahan besar-besaran oleh Britain selepas 70 tahun menggunakan stem dengan wajah yang sama. Stem kelas pertama akan diterbitkan mengikut warna ungu plum dan stem kelas kedua berwarna hijau. Setiap stem akan disertakan dengan huruf besar masing-masing mengikut warna biru laut dan hijau pin gelap. Ia dijangka memasuki pasaran mulai 4 April depan, 2 bulan sebelum pertabalan Raja Charles. Baki stem memaparkan wajah Ratu Elizabeth akan terus dijual sehingga stok habis. Piala Dunia Klub separuh akhir kedua berlangsung pagi tadi antara juara Eropah Real Madrid dan wakil Mesir Al Ahly di Stadium Putra Mole Abdullah Maghribi. Real tepati ramalan mara ke final walaupun pada awalnya tampak tempang tanpa kelibat beberapa pemain utama. Kedudukan 1-2 pada minit ke-65. Memasuki minit-minit akhir perlawanan, Rodrigo berjaya mencetak nama sebagai penjaring selepas berbalas backheel bersama Denis Ceballos. Kemenangan 4. Beralih ke Piala FA Inggeris, Fulham nyata lebih bernasib baik di gelanggang lawan apabila menundukkan tuan rumah Sunderland 3-2 pada perlawanan ulangan pusingan keempat. 8 minit perlawanan berlangsung, Fulham sudah di depan. Gol dijaringkan oleh Harry Wilson menerusi satu sepakan kaki kiri hingga gagal dibaca penjaga gol Sunderland Anthony Patterson. Kekal 1-0, minit ke-59 separuh masa kedua, Fulham menggandakan penguasaan apabila Andreas Pereira menolak masuk gol kedua perlawanan. Saingan berikutnya lebih sengit. Minit ke-77 Sunderland merapatkan kedudukan apabila sepak kelencong Jack Clark terus ke dalam gawang Fulham. Fulham enggan berputus asa. Susulan satu keadaan kelang kabut di depan pintu gol Sunderland dan giliran Levin Kurzawa mencipta nama selaku penjaring, Fulham kembali melebarkan penguasaan kepada beza 2 gol. Ini sekaligus menjadikan gol Jason Bennett pada penghujung permainan sekadar menjadi sagu hati buat Sunderland.
menang 3-2, Fulham akan menentang Leeds United pada perlawanan pusingan kelima. Detik mencemaskan usaha menyelamat seorang bayi dan 4 sekeluarga yang terperangkap lebih 68 jam di bawah runtuhan konkrit susulan gempa bumi Turkiye mengakhiri buletin didik. Saya Zaiti Zubir, salam hormat dan jumpa lagi.